Ini kata Nabi SAW. Dan kata Abu Ad-Daqaq, takut ni dia ada 3 peringkat tuan-tuan macam Allah sekalian. Dia ada 3 peringkat takut ni. Yang pertama dia kata apa? Al-khawf. Kalau eja Melayu je, A-L-K-H-A-U-F, Al-khawf. Al-khawf. Hak boleh tulis hadarat pen, hafal. Al-khawf. Apa kata dia? Al-khawf ini mereka itu takut dengan syarat iman. Al-khawf ni apa? Dia takut dengan syarat iman. Contoh apa ustaz? Contoh nak angkat nikah di surau masjid. Dia tak pakai tudung, tapi bila nak masuk surau dia pakai tudung. Sebab dia beriman nak masuk surau kena pakai tudung. Keluar dia buka balik tudung. Dia takut dengan syarat imannya. Berapa ramai orang main surau masjid angkat nikah? Berapa ramai yang semayang sunat tahiyatul masjid? Betul tak betul? Main 10 biji kereta pakat duduk sembang, hak perempuan-perempuan, hak laki-laki, hak semayang sunat berapa orang? Sagi tengok pengantin semayang, dia tahu bagus pengantin semayang. Yang hang tu tak semayang sunat, bagus. Hai, macam tak setuju ni. Kan? Lah ni Covid tak apa, ni cerita sebelum-sebelum ni. Sepasal dia faham, dia pergi masjid, okey pakai kepiah, pasal sampai masjid pakai kepiah, rokok simpan belakang sat dulu, pasal nak masuk masjid. Pasal dia iman dia macam tu je. Orang mati pakai kepiah, habis tengok kursus jenazah lipat balik. Boleh faham tak boleh faham? Dia tengok orang mati dia pakai kepiah. Dah habis tengok Allah kesian orang mati ni. Ini bagus ni. Dia sedih-sedih sikit dia keluar api. Lipat poket belakang kepiah, orang keluar rokok, suria. Contoh rokok pun tak tahu. Ini wali-wali Allah ni. Kami tak tahu Ustaz, kami tahu sugi saja. Ya Allah. Boleh faham tak boleh faham? Orang kita faham apa? Kalau lah kata contoh, abang saya kata tuan-tuan lepas isyak ni datang rumah saya ada buat makan-makan sikit. Iman kita akan kata apa? Tak tahlil, doa selamat. Betul tak betul? Betul tak betul? Orang Melayu dengan tahlil mesti kena nak makan. Sedangkan kalau makan saja boleh tak nak tahlil? Betul tak? Abang kata tuan-tuan, masya-Allah malam ni lorong 18 Haji Yaakob dia buat makan-makan jemput tuan-tuan semua mai. Orang hak pertama paling kalut siapa? Tok Siak. Dia masuk ambil lah buku Yasin tu, satu kotak ni. Buat atas motor duk bawa pergi ni. Sampai-sampai di rumah dia tanya, nak baca Yasin ke apa? Dah tak nak baca Yasin apa? Tak nak. Malam ni saya nak jamu makan. Ni Yasin buat main dah ni. Macam mana? Duduk main marah. Dah tak nak baca apa? Ni saja. Apa punya? Tak pernah dibuat orang. Buat kenuri tak ada Yasin. Dia marah pula tuan rumah. Walaupun hang tak buat Yasin, hang tak buat doa selamat, jamu orang makan tu kan sunnah. Dah makan, habis makan balik ji, terima kasih ji, murah rezeki insya-Allah, tambah isteri. Doa kat dia. Dia pun nak amin tak amin, bini ada sebelah tapi dalam hati amin kata slow. Boleh faham tak boleh faham? Sebab dia khauf, dia takut dengan sebab iman. Dia tak risau kalau anak dia pergi sekolah tak sembahyang subuh, dia tak risau. Apa dia nak risau pula? Tapi dia risau kalau ada program solat hajat nak periksa anak tak pergi, dia risau. Abang, tu sekolah buat solat hajat tu. Pergi. Betul tak betul? Solat hajat sunat, sembahyang subuh iman dia faham macam tu. Ada orang mati pakai kepiah, nak masuk surau masjid pakai tudung. Tu iman dia. Hantar anak pergi sekolah agama petang-petang pukul 3 sampai pukul 5, pukul 6, sekolah kafah. Betul tak betul? Mak pergi ambil anak tudung tak pakai. Boleh faham? Mai bayar yuran kat kita ni. Oi tuan-tuan, saya dulu ketua guru 6 tahun tuan-tuan. Ketua guru sekolah kafah 6 tahun. Mai dia nak bayar yuran kita seram. Tudung tak pakai ni. Ustaz, iklan request ni. Hai, kita ni tuan-tuan kalau pegang tasbih pun boleh putih tu. Weh, ustaz pun bernafsu no. Belum mati pucuk. Dah Allah sebut kan? Kadang kita ustaz kan kita nak saya dah tuan-tuan, ustaz pun Allah uji tuan-tuan. Tambah kalau pergi jemaah umrah lagi masalah tuan-tuan. Kita mutawif. Hak naik pramugari pula kadang-kadang mai sembang kita lama lah apa semua tuan-tuan, minta Allah sekalian. Jemaah tengok. Hai ustaz, hampa tengok tak apa, aku tak boleh. Kamu ni. Ujian tuan-tuan. Kalau pergi ceramah di pejabat-pejabat agak lagi ya tak. Kita nak main kuliah Zuhur, pakai jubah pakai macam ni tuan-tuan. Masuk dengan pegang kitab apa, tengok 3 orang 4 orang Cina akan pakai skirt naik sini. Tuan-tuan nak buat apa? Dia pula duduk kat pintu lift. Rasa nak tekan tu nak pergi tekan. Confuse kita nak tekan mana ni. Ujian tuan-tuan. Tuan-tuan yang main-main. Betul tak betul? Tuan-tuan balik ke main isyak ni, dia pergi singgah kedai minyak isi minyak. Pakai serban jubah apa semua.
Tengok ada seorang main potong pakai skirt. Nak jadi cerita kunci pula motor pergi jatuh tadi tu. Allahumma salli ala Muhammad. Allah salli. Nak jadi orang belakang pula jemaah kita. Haji kunci jatuh. Akal lama semua tu. Dia kata pula ni. Nak jadi fitnah ni senang tuan-tuan. Tak payah susah, senang. Boleh faham kan? Yang kedua dia kata apa? Yang takut ini pula dengan jalan al-khasyah. Tadi khauf. Takut juga. Tuan-tuan, bahasa Arab ni kalimat dia tak sama. Tala'al badru alaina. Badrun maksudnya bulan. Qamarun. Qamarun. Qamarun pun maksudnya bulan. Tapi tak sama. Sebab tu dia lain. Al-khawf takut dengan syarat adat ataupun iman. Yang kedua al-khasyah. Khasyah ni macam mana? K-H-A-S-Y-A-S. Khasyah. Apa maksud khasyah? Mereka itu takut dengan kalangan syarat ilmu. Golongan yang kedua ni pula, tingkatan yang kedua, dia takut dengan sebab ilmu. Bang, kenapa semayang? Kita ni kan mengaji, Allah suruh semayang, dulu tak mengaji, tak tahu sangat hukum hakam ni. Pernah dengar tak ayat tu? Dia tahu dulu muda-muda tak tahu Ustaz, mana tahu hukum hakam ni Ustaz, dulu tak apa nak pandai sangat. Tapi lah ni dah tahu dah. Bila anak nak kenuri, pukul 11 buat doa selamat. Pukul 12 pengantin sampai lah apa semua. Dulu tak ada, dulu kahwin tengah malam pusing kampung ni. Dulu punya kahwin tengah malam pusing kampung. Lepas tu nak kena ada joget-joget, nyanyi-nyanyi. Hak nyanyi-nyanyi joget tu pula ada halkum. Boleh faham tak boleh faham? Badan macam perempuan tapi ada halkum. Buat lupa pula dulu ni. Kan contoh. Kan? Tengok dulu. Sampai ada jemaah saya punya cerita. Dia cerita, dia tahu Ustaz, betul Ustaz. Saya dulu, kampung saya kalau Cina mati, saya seronok pergi pegang kanda Cina. Tahu tak kanda Cina? Pasal siapa hak pegang kanda Cina tu dapat duit, dapat ampau. Kalau teriak 2 ampau. Padahal hak mati bukan nenek dia pun. Tapi nak ampau macam pasal cerita kampung-kampung dulu ni. Tapi lah ni kita dah mengaji, tak boleh. Kita nak buat kenuri, kena fikir surau untuk orang nak semayang, kena fikir yang tu yang pasal dia buat kenuri tahun ni dengan jalan ilmu. Dia pesan ke anak menantu dia, hampa nak main lepas Zuhur. Hampa selesai semayang apa semua dulu, hampa nak main, hampa main. Abah tak mau pukul 1 hampa main, Zuhur ke mana apa ke mana duk berjalan perangan. Ayah dia ada iman. Tak apa, depa nak tengok so depa tunggu lah. Selesai semayang dulu dengan Tuhan. Tuan-tuan, dia buat dengan jalan iman dan ilmu. Ni beza orang yang kedua. Dia takut Tuhan dengan jalan apa? Dengan jalan ilmu. Tak macam orang pertama tadi. Dia buat satu-satu benda, dia tengok. Dan akan dia orang tanya dengan PKP apa semua ni tuan-tuan Allah sekalian, macam-macam lah kan. Dia ada ilmu. Aku ambil jalan, aku tak nak komen. Dia tahu, dia ada ilmu. Kalau aku komen ni silap, aku nak kena jawab ni. Jawab bukan kat manusia, jawab depan Allah. Tak apalah Ustaz, mana elok-elok buat, saya tak berani nak komen apa-apa. Orang ni dia jaga lidah orang yang bijak. Yang ketiga dia kata apa? Al-haibah. Al-haibah. Ma'rifat. Ini ulama-ulama wali-wali Allah semua ni tuan-tuan. Wali-wali Allah ni tuan-tuan. Antara hak kita tahu, mungkin tuan-tuan pun tahu, antaranya Pak Sumi. Duduk di Bukit Tembaga di Kedah. Ini bukan calon-calon orang tuan-tuan. Tuan-tuan kajian sekali lepas semain syak, Google lah tengok Pak Sumi. Kalau pergi cakap dengan dia, tuan-tuan, ulama-ulama kita, Syekh Nuruddin, ulama-ulama hak besar-besar ni, kalau datang mandi hadas tak selesai. Bukan calon-calon orang tuan-tuan. Pernah satu kisah, qadhi pergi ziarah dia di rumah. Tengok dah 12.30 dia pun, baik Pak Sunai, kami nak balik apa semua ni. Ni puasa tiap-tiap hari ni, selang sehari ni. Amalan jangan cerita tuan-tuan. Qadhi ni terlintas di hati dia. Pak Su balik dulu lah. Dia pun baik. Terlintas di hati. Pak Su ni relax 12.30 duk buat relax. Dia terus jawab, nak ikut semayang di Mekah jom lah. Kawan tu baru terlintas di hati. Duk macam dia, tuan-tuan, orang-orang macam ni ada. Orang-orang wali-wali Allah ni tuan-tuan, jangan cakap. Kadang-kadang kalau main kat surau tuan-tuan nampak pelik. Dia punya tasbih besar-besar penumbuk ni. Pergi tegur dia elok, Haji, main mana? Kita tak tahu dia siapa. Tapi bukan semua macam tu wali. Tapi tuan-tuan nampak kat Tesco tu, dia kata jangan kata apa tu wali tu. Tu kan macam tu. Parah dia tak nampak je bogel tu, nampak telok apa semua. Wali dah. Ni bukan bahagian kita. Saya pun tak mau komen. Pasal apa? Kita tak tahu. Bukan tahap. Saya tak lah tuan-tuan nak komen. Wallahualam, kita tak tahu. Wali-wali Allah mereka ni dengan makrifat. Puasa mereka hebat, mereka punya amalan mereka hebat.
Kita zikir 33 boleh nak. Maghrib tadi, maghrib tu Allah, Allah, Allah. Tarik sudah ni. Cuma selamat pasal pakai mask. Tak tahu siapa tarik tu. Dia pakai mask ni kan siapa nampak kan. Haji ke? Betul tak betul? 33. Turun tengok zikir 1000 selawat. Allah tuan-tuan. Syekh Zainul Asri tuan-tuan minta Allah sekalian. Pernah murid dia datang kat dia. Sekolah di Darul Hadis tuan-tuan. Dulu ni, cerita dulu. Tengah duk sembang ni anak murid main kat dia. Ustaz, saya minta maaf Ustaz. Ni dah masuk selepas asar. Saya baru selawat 10,000. Tak sempat nak habiskan 15,000 sehari selawat. Tak sempat nak habiskan. Main minta maaf kat Tok Guru. Baru habis 10,000. Saya duduk sebelah tu. Hak ceramah tiap-tiap malam ni. Berasa macam, ya Allah, malunya aku. Budak ni 10,000 cik oi. Ceramah tiap-tiap malam 1,000 pun belum tentu. Saya lah tu. Tuan-tuan tak? Tuan-tuan ni Masya Allah. Ngigau pun selawat. Ngigau pun selawat ni. Betul tak Ibu Silan? Suami mengigau ni. Kita azan dulu kan? Kau berhenti tu. Azan tu betul kita sambung sikit Boleh ke tuan-tuan? Betul tak setuju kan? Lagi kita sambung dekat suami mengigau. Takut terlupa kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tak mana tadi? Suami mengigau. Tuan-tuan minta Allah sekalian, saya pernah kongsi dengan isteri saya kata rindu zaman belajar dulu tuan-tuan. Waktu belajar dulu, kita dah mengapai Quran, mengapai. Ngigau dapat tuan-tuan, ngigau. Bukan kata baik, pasal duk mengapai, dia termengigau. Kawan-kawan pula dengar kita mengigau tu, dia kata ni, aku rasa yang mengigau ni besok soalan ni keluar ni. Dia buat macam tu pula. Tuan-tuan, kita tak tahu hari tu kita dah hilang lah. Benda ni kita dah hilang. Doa banyak-banyak, sebelum tidur kita boleh mengigau. Baca Quran sebelum mengigau. Doa dekat Tuhan. Dan saya dah pesan dah kat tuan-tuan sebelum ni, kuliah lepas, istiqamah sebelum kita tidur, ambil wuduk, tidur dalam keadaan berwuduk. Tolong istiqamah. Tuan-tuan doakan saya doakan tuan-tuan kita buat. Boleh faham? Jangan duk main minta ustaz ni saya bawa ayat ni. Buat apa kak? Nak buat untuk suami saya ustaz. Suami saya ni berdengkur kuat. Kak, jangan kita hilang nikmat tersebut kak. Kalau suami kak berdengkur, syukur. Kalau 3-4 pagi jaga, dengkur, syukur. Ya Allah, hidup lagi orang tua ni. Faham? Kalau orang Kedah lagi tak menatang, hidup lagi menatang ni dia. Faham? Jangan sampai satu masa 20 tahun tidur berdengkur, satu malam tidur tak bunyi. Bang, bangun bang. Bang. Ya Allah bang, telefon ustaz, saya rasa suami saya dah tak ada dah ni ustaz bang. Ustaz pun pergi tengok. Pegang-pegang dia, ada ni, sepak sekali ke azan Allah. Ada. Bang, lepas ni tolonglah tidur berdengkur. Dia pula suruh berdengkur lepas ni tak. Kita ni takkan rasa nikmat dia ambil bila mana Allah tak ambil nikmat tersebut. Betul tak betul? Dulu tak rasa sangat nikmat gigi, tapi hari ni dah tak ada nikmat gigi, baru rasa nikmat tersebut. Betul? Dulu lutut kuat, lah ni nak bangun solat pun susah. Ibu sekalian faham Itu disebut dengan makrifat, khasyah. Tak tahu, ini bukan bidang kita. Tuan-tuan mungkin saya tak. Saya belum lagi sampai tak ni tuan-tuan. Sebab apa? Wirid lepas isyak pun ngigau tidur.